أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wa syukur lillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana direzekikan kepada kita untuk bersama-sama pada pagi ini. Walaupun kita ambil masa yang tidak berapa lama lah, kerana hari ni mungkin ada orang nak gaduh, nak bekerja, nak masuk kebun dan sebagainya, masih hari bekerja. Kita ambil sedikit sebanyak apa yang Allah Ta'ala ilhamkan nak dikongsikan pada pagi ni, insya-Allah. Jadi kebetulan ada ruai sikit pada pagi ni sebelum daripada bergerak ke Bentung ke ke Rauk. Jadi bolehlah saya kata apa, tazkirah sikit sebanyak. Moga-moga dengan tazkirah ataupun pertemuan kita walaupun pendek, moga-moga ada manfaat dan ada sebagai ingatan kepada kita dan diberikan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kelebihan yang mana kita antara dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana-mana siapa yang solat subuh secara berjamaah seterusnya duduk kekal di atas masjid sehingga mana? Sehingga habis waktu subuh, dan duduk dalam keadaan yang tidak berbual benda-benda yang tidak lain dan tidak bukan, duduk dalam satu majlis zikir, majlis ilmu, dan ditutup pula dengan solat 2 rakaat. Solat sunat sama ada solat sunat Isra' kalau masuk waktu duha ataupun semaya sunat duha 2 rakaat, maka pahala baginya seumpama membuat haji dan umrah. Mana lebih kurang lagu itulah hadisnya. Amba pun tak ingat dengan kalam satu persatu, tapi mafhumnya lagu itulah. Jadi moga-moga kita sikit sebanyak perkongsian pagi ni sempatlah kita menunggu masa sehingga tamat ataupun sehingga habisnya orang panggil ke apa, waktu subuh, habisnya waktu subuh, dan juga boleh kita solat sunat dengan solat sunat, dan insya-Allah bolehlah pahala haji dan umrah. Bukan boleh panggil haji. Lama ke pani kata pagi ni ambo lain dah. Ustaz kata baru mari cerita ke ambo boleh panggil haji dah. Jangan pahala haji. Jangan tukar. Boleh pahala haji dan pahala umrah. Kalau kita nak dapat pahala haji, pahala umrah, satu benda yang sangat besar pahalanya, dan nak dapatnya susah. Kerana apa? Dapat habis duit terlalu banyak. Kalau umrah pun lebih kurang 10,000 lah ni. Kalau dulu 2-3 ribu je dulu. 2,000 apa ingat dah. Zaman budak dulu tak silap 1,800. Lah ni kalau tak ada 7,000 tak lagi. Umrah baru. Tu belum haji lagi.
Tu biasa haji lah ni, orang buat sekali sore aja. Dulu orang buat 4-5 kali. Nah, jadi kita nak dapat pahala umrah dan haji yang mana orang berebut ulai nak kepada apa, pergi haji walaupun habis pula 10,000, 20,000 pun ada, nak menikmati, nak ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil nak buat umrah ataupun nak buat haji. Beribu-ribu, tapi kita duduk cekah di Gua Musa, cikgu satu je. Duduk masjid iktikaf at-taqwa, tapi Allah Ta'ala beri pahala seperti mana lagu tu. Nah, jadi kita lah selepas daripada masuk waktu habis waktu subuh hari ni, waktu habis apa ni Isra pukul berapa tu hari ni syuruk? 7.28. Kita wisudah biar lepas pada 28. Nah, 7.30 kita pun semaya 2 rakaat. Semaya sendiri-sendiri, insya-Allah. Lepas tu kita balik lah. Nak makan ke, nak gapo, nak buat kerja, nak sisi lengan, sisi pagi apa ni, seluar, nak pergi kebun ke, tak ada masalah. Jadi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang kita duk baca setiap pagi. Celek je mata, duk cokok atas katil ataupun tak cokok lagi, duk pejam mata kau. Dah pejam mata tapi sudah dah. Nah, maka disunatkan baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji-pujian yang ada di atas muka bumi ni, yang ada di atas segala planet, segala ciptaan Allah, daripada pokok, daripada langit, daripada bumi, semua seisinya, segala kehebatan, segala kecantikan, segala kemuliaan, segala keindahan tu hanya milikmu ya Allah. Ahyana, mana yang mana Tuhan ini pemilik pujian tadi, yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya dihidupkan kembali. Kenapa rakyat lagu tu? Maksudnya setiap kali kita tidur ni sebenarnya kita telah pun dimatikan sebenar hakikatnya. Telah pun dimatikan. Dalam surah Az-Zumar lebih kurang mafhumnya, jika seseorang dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika matinya orang tersebut, dan jiwa seseorang juga dikembalikan dalam genggaman Allah walaupun belum mati, iaitu belum tidur, belum mati, tak sampai masa lagi dikembalikan roh kepada Allah. Jadi telah pun meninggal dunia kita ni, tinggal jasad kita sekejap, Allah hidupkan bui pinjam semula. Itu sebab kita kena sebut, kena puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu antara doa yang kita perlu ataupun sunat baca bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tu yang pertama. Ada lagi doa bangun tidur yang mungkin kita jarang jumpa. Ni antara dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga doa yang sangat bagus juga, sehingga Rasulullah beri dua doa kepada kita. Ada lagi doa ni antara masyhur juga doa. Alhamdulillahilladzi wa'afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adhina li bi dhikri. Aja dengar ke? Doa bangun tidur juga ni. Doa bangun tidur juga. Dalam hadis Rasulullah SAW juga bercerita kepada kita, tanda pujinya kepada Allah, segala puji-pujian yang ada dari atas muka bumi, siapa ke langit dan sebagainya, segala ciptaan dia, wa'afani, yang telah memberi kesihatan kepada kita, fi jasadi, pada jasadku, waradda ilayya ruhi, dan mengembalikan ruhku. Ni kembali balik ruh kita. Wa adhina li bi dhikri, dan mengizinkan untukku berzikir padanya. Mana berzikir ni menjadi salah satu kehidupan harian kita sebenarnya. Menjadi satu keperluan ataupun kewajipan kepada kita, ta'abbud kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita belai-belai kerja bawa kereta, walaupun kita belai-belainya kerja cedung, buat sawit dan sebagainya, maka duduk dalam keadaan zikir. Apa zikir ni? Apa zikir ni? Mengingati Allah.
fadhkuruni azkurkum. Tu sebab kita ni disuruh sembahyang 17 kali sehari. 17 kali sehari. Ulama kaji-kaji sebab apa Allah Taala suruh sembahyang 17 rakaat ataupun 17 rakaat sehari semalam menyebut kalimah alhamdulillah. 17 rakaat kita sembahyang. Bermula daripada subuh 2 tambah 4 zuhur tambah 4 asar tambah 3 maghrib tambah 4 pula isyak, jumlahnya 17 rakaat. Dan kita diwajibkan untuk menyebut kepujian kepada Allah, diwajibkan. Bukan sunat. Hak sunat hak selepas sembahyang tu. Kalau hak banyak golek-goleknya lorak semua, tak ada nak tasbih. Tak ada nak memuji nama Allah. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ni moga semua tahu belaka. Hadis daripada Imam Muslim, Imam Al-Bukhari sendiri, yang mana semua orang tahu, tak boleh nak rak dah. Tak boleh kata benda ni benda baru, kau tak ada. Memang betul-betul daripada pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu pun tak ada nak buat kalau nak kira. Tapi dipuji, disuruh puji yang wajibnya 17 kali sehari. Apa 17 kali sehari? Sebabnya kita ni 17 jam yang ghaliknya kita celek mata. Capur siang, capur pagi, capur malam, capur pagi sebelum subuh. Jumlah ghaliknya 17 jam. Jadi dalam masa 17 jam ni lah kita kadang-kadangnya bukan kata 100%-nya bizikri saat ni. Diizinkan berzikir. Tidak lalai. Ke galik-galiknya lalai semua. Galiknya tak ingat dah. Ingat ke nasi buku. Ingat ke nasi buku, ingat ayam goreng, ingat kerja, ingat buat apa orang panggil sawit ke, ingat semua kerja hak anak sekolah dan sebagainya, ingat kerja dunia semata-mata, semua galiknya. Maka Allah Taala nak cover balik sayangnya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia cover balik dengan 17 rakaat. Katanya ulama mengkaji kelebihan fadilat sembahyang 17 rakaat sehari semalam hak wajib ni. Untuk cover balik. Kenapa? Kerana setiap rakaat yang kita sembahyang sayangnya Allah Taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digandakan. Kenapa digandakan? Kerana umat Nabi Muhammad ni hanya hidupnya tidak terlalu lama. Kita mungkin rasa sepuluh lama-lama dah hamba hidup, kita rasa. Tapi zaman umat Nabi-Nabi yang dahulu bukan puluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun, dan ada sampai sehingga ribuan tahun. Tu sebab dia semaya kadang-kadangnya semaya saja. Tu pun tak boleh nak buat. Semaya saja, maka sekali semaya boleh semarkah. Tapi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digandakan kepada 10 gandaan. Semaya subuh saat ni 2 rakaat, tapi gandaan pahalanya digandakan 10. Bermakna 10, 22 rakaat bermakna 20 rakaat seolah-olahnya semaya. Kalau semaya zuhur 4 rakaat, seolah-olahnya 40 rakaat. Itu sebab nak kepada khusyuk. Sebab kalau tak khusyuk, maka tidak diterima Allah, dan gandaan pahala saat ni tersekat. Tak boleh. Kalau contoh katalah kita semaya 1 rakaat aja khusyuk, lagi duk tengok kau kerja, duk tengok kau anak bini sekolah lagu mana, siap lah kau pakai baju sekolah kau, ataupun siap lah kau cucu kita, ataupun duit kita masuk dah kau, gaji kita, pecing kita masuk dah dak. Teringat teka semaya. Jadi maknanya semaya yang pertama saat ni hanya melepasi syarak sahaja. Dari segi syaraknya maknanya tak dosa dah, tetapi tak dapat pahala, tak ada markah. Markah diberi bila mana kita khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekejap, daripada separuh Fatihah saja khusyuknya. Separuh Fatihah tu khusyuk, lepas separuh Fatihah tu tak ingat berapa dah. Tak ingat ke apa satu dah. Dia ingat kau saat ni lah, dia ingat kau kebun, dia ingat kau duk beki rumah, dia ingat kau kereta, motor dan sebagainya, maka ketika tu tak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugilah. Kalau kita ada ingat, maknanya ganda pahala tu sehingga 10 kali ganda 20 rakaat kita dapat. Kalau semaya zuhur 4 rakaat bermakna 40 rakaat. Semaya asar 4 rakaat jadi 40
40 rakaat juga. Sembahyang maghrib 30 rakaat dan sembahyang isyak 40 rakaat. Sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Tu antaranya buat kerana apa? Suruh sembahyang 17 kali kerana nak cover, takut aku banyak sangat kita lara pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadhkuruni azkurkum. Mung ingat aku akan ingat kamu, katanya Allah Ta'ala. Ingat ke Allah Ta'ala. Jadi nak ayatnya Allah Ta'ala tunjuk dah kita ni black gitu pun tak ada prepare juga nak mati nak tidur ni nak ingat pada Allah Ta'ala, tak ada prepare molek juga. Walhalnya Allah Ta'ala ayat dah bab mati ni sampai bab tidur ni ibaratnya separuh mati dah. Tapi alhamdulillah, tu sebab kena puji Allah. Kenapa? Bila buka celek mata je. Memang duduk Gua Musa, tak kata celek mata duduk Saudi ke tak, duduk betul-betul duduk Gua Musa. Tapi pujinya Allah kerana Allah telah pun menghidupkan kita balik. Buka balik mata kita. Lama banyak jedah pejam mata, tapi Allah hidupkan semula. Sedarkan semula kita, maka kita syukur pada Allah. Alhamdulillah alladzi ahyana, yang menghidupkan. Dan juga selepas daripada mana dihidupkan, amatana wa ilaihin nusyur, selepas dimatikan, lepas tu barulah dihidupkan pula. Jadi situ kena puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam ibadah kita kena wi comel sokmo. Dalam ibadah kita kena wi comel sokmo, bermula daripada bangun tidur, celek mata, nak masuk tandas. Kaki kiri jangan lupa. Jangan kata nak kecim doa bangun senok perut masuk dalam tanda. Kaki kiri. Mesti kena tidak lupalah dengan doanya alhamdulillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, mesti jangan tinggal. Dalam tanda duduk berlapik. Kadang-kadang orang ingat ke amalan ayah dia. Rupanya amalan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pelapik kaki kalau bolehnya, sunatnya. Beralas kepala. Pakai piyah, tak ada piyah pun. Macam-macam kita pakai letak kain kanun, kain gabah atas kepala. Niat sunnah kerana amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sedikit penutup kepala masuk tandas dan keluar tandas, baca doa keluar tandas, dan siap pakai baju nak mari sembahyang masjid ataupun nak pergi hijrah ke, niat kerana ibadah juga. Boleh pahala semua perjalanan. Niat pakai baju boleh pahala. Aku pakai baju ni kerana aku menuntut, aku ikut syariat Allah untuk menutup auratku. Boleh pahala. Pakai baju pun boleh pahala. Pakai seluar jing boleh pahala ke tak? Sia ke jing nak ambil luar dia, pakai seluar jing. Boleh pahala ke tak? Boleh juga kalau niatnya menutup aurat. Tapi saya orang lain ni seluar jing tu, antara seluar tu memang orang panggil jing berkali. Pelik dia seluar tu. Pelik lagu mana? Dia sengaja, ada setengah kalau kata kamu pernah tengok satu video ni daripada overseas lah, luar negara. Kilat dia ni seluar jing hak baru siap comel, baru-baru lagi. Kerak comel jahit apa semua. Pergi masuk pulak dalam mesin serupa dengan mesin gapo gerudi, bukan gerudi, gapo orang panggil gaus ming ni. Masuk dalam mesin gaus ming, cakup batu. Gapo dia tu jual? Hasil dia waktu bik cokoh tengok jadi buruk. Daripada baru tu nak buat buruk. Lepas tu pula ada setengah pula guting pula. Toreh. Rupanya kohor toreh, kohor buruk, kohor mahal. Tu bagi pelik, tu panggil luar jing berkali, bagi jing. Tapi walaupun seluar, walaupun jing setara mana pun, manusia pakai kalulah tidak soyak, kalulah comel menutup aurat sungguh, dapat pahala juga. Kalau niatnya pakai kerana tutup aurat. Tapi kena beringat, lo ni pula kalau bak pakai seluar jing, tak pakai seluar hak lega-lega. Seluar jing ni nama dah jing. Dia hak bahagia comel sikit pakai lagu mana? Dia setrika. Daripada atas tu kecil, pas bawah betih pun kecil balik. Inilah antaranya pakaian akhir zaman. Rasulullah kata, akhir zaman umatku ni
Pakar, dia kata pakar, tapi telanjang bogel. Banyaklah ni. Mau pakai jubah ustaz. Jubah straight cut. Nampak body, tu email bersemayam nampak body. Nak rokok sujud berketak, payahnya. Kalau hak lelaki boleh kira. Sebab hak lelaki ni dia normalnya macam biasa je, tak ada kata pakai dah. Tu email duduk di apa ni traffic light pakai duduk cokok duduk iklan duduk nyanda pakai seksi setara mana orang tak gerai tengok. Tapi kalau mak ayah mak ayah dia kata hamba tua dah ustaz tak ada orang nak dah. Jangan kata begitu. Umur baru ni umur berapa? Tok lelaki umur 23, bini umur 67. Baru ni. Anak dia, anak mana menantu kepada suami umur 25 ni, menantu dia umur 37. Dia umur 23. Pok tiri ni. Dan anak ni juga mewarisi benda yang sama, iaitu berkahwin dengan orang lelaki muda juga. Anak dia umur 37 baru kahwin, tok lelaki umur 25 tak silap. Ke 27 tak ingat. Bini umur 37, tok lelaki umur 25 ataupun 27. Lah, orang kata Allah tok lelaki mudanya. Muda apa? Umur 3, umur 67. Tok lelaki umur 25. 23 baru umur. Lah. Yalah ni buah gerai. Gerai lagu mana? Gerai dia kata mu pikir-pikir alah ke berumur kan tua ni kan lah. Duk baloh cekor baloh duk bahalah kali cerah. Cucu 4-5 orang tu. Cerah juga ada berlaku lah ni. Cerah bila cerah nak badan dia kata lelaki. Hai nampak tak sei kat aku teh. Mu tengok apa dia nak aku pani. Hak muda nak umur 25, 23 lala ni. Jadi tu sebab aurat ni tidak kira umur. Tak kira umur. Pakai jubah tapi nampak tubuh tu nampak bekah. Pakai jubah comel dah. Jubah style molek dah. Tapi nampak jalan kan nampak lurus dendam. Dendam lurus depan kadang-kadang nampak ataupun lurus belakang pun nampak. Jubah comel, jubah Mekah ni. Contoh, tapi pakainya nampak lurus situ, lurus sini, nampak getah gapo tu getah seluar dalam. Abang mak kita, abang Ali kita duduk kedai kopi kat, telai air petok berapa telai tu apalah masuklah mana ada gok telai dak. Apa ya tak makan nasi tak kenyang ni. Rupanya mak ayah dia, kat ayah kita duduk jual pakai jubah. Tapi gak bekah habis ada dalam. Nampak tak? Inilah akhir zaman, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku akhir zaman pakaian dia adalah pakai baju tapi telanjang bogel. Hukum dia lagu mana? Hukum dia serupa juga dengan telanjang. Ni. Jadi nak ayatnya, kalau kata macam haji rumah beli apa jubah-jubah kain-kain lembut tu, Allah be comel lah. Nah beli nak pinjam nama dah. Nah beli dia kata baju comel kain Allah sedap sejuknya kain Allah tak sabarnya nak pakai pagi esok. Pakai tengok dulu, jangan duk gaduh sedap sangat. Bekas setara mana sebab kita akan bekas pahala kau dosa. Jadi biar comel belaka, biar jaga belaka, pakai baju pun kerana Allah. Dan juga bila kata start daripada ibadah antara ibadah, kehidupan ibadah dah bermula daripada berwuduk. Berwuduk jangan lupa satu bendanya, hamba nak buka selalulah betulnya. Mari tidur sini juga bagus ni yang apa ni, anak tolong sakut baju, kayu siwak ada dalam poket, cabut ilah. Jadi bila tak ada dalam poket tak ingat kayu siwak ni. Apa yang gini mau ni? Apa yang nak sangat siwak ada dalam poket semua? Sebabnya kalau tak ada tak ingat nak buat. Tak ingat. Jadi tangan nak semaya kat terpaksalah guna orang kata apa? Cara lain, kaedah lain. Sebab besarnya faedah apa ni bersiwak ni, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun bisiwakin afdalu min 70 salatin bila siwakin. Orang yang solat dengan bersiwak dapat pahala 70 kali ganda daripada orang tidak bersiwak. Bagai ringan je.
Jangan napung. Jangan napung. Apa soyok nak pakai kamu lalu senang tak? Nek dia ingin benar kalau nak kiranya, tapi gak payah juga nak duduk nak istiqamah kalau tak duduk dalam poket. Mana tak dibuka. Yassir kuat biar dulu. Okey. Besar kelebihannya solat apa ni orang bersiwak tapi dengan nawaitu dengan niat. Tapi setengah ulama kata siwak ni kalau tidak niat pun boleh pahala juga. Sebab apa? Sebab siwak ni sinonim dah amalan Rasulullah. Bukan amalan bukan amalan pak mak biasa-biasa dak. Nabi Muhammad kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bersiwak dengan niat pula maka pahala pun sempurna. Dapat 70 kali ganda. Kelebihan bersiwak ni siapa dia yang tidak buat rugi. Kadang-kadang ramai kata banyak dah kayu siwak amba ustaz, rumah atas mari dia kata memang boleh kutik jual dia kata. Banyaknya sore balik Mekah hamba pergi ziarah. Beli-beli Allah 10 riyal 20 riyal agak dia pula kayu siwak sebatai buat balik upah hadiah. Kenang-kenangnya dia kata piah selak. Patut kat sebeh apa ni sautah hak barang suruh buat tapi tak buat. Kebanyakan hak boleh pakainya biasa yalah. Sebeh pun sebek rumah kolak ramak. Kayu siwak pun duduk atas mari kolak ramak tak buat. Jadi lepas ni kalau siapa hak tak ada boleh ambil, ada masalah hamba. Lepas ni waktu bik sojabi ada ni. Orang minta hamba bila kecek bab siwak ni pahala banyak, kelebihan besar. Tapi nak masa cerita tu berasa nak guna barang yang tak ada. Ustaz tak jual ke ustaz? Amo tak jual. Amo royak saja je Allah nak pergi beli jauhnya. Nak pergi beli mana nak pergi beli di Jafarawah. Payah dia kata. Duk ciku lagi lah. Duk pasir putih pun suka payah. Maka amo pun carilah siap-siap. Jadi cari-cari banyak dah orang nak beli ada lebih lagi. Sejabil lagi ada lebih, will lebih. Siapa dia nak lepas ni ikutlah bayar lagu mana pun tak apa. Tak letak rega lagi ni memang special lagi ni. Ikut siapa dia nak bayar lagu mana pun, nak bayar 3-4 riyal kau ikutlah. Cuma kalau hak lagu ni kalau kedai lah biasa duk jual dalam 3 riyal, 4 riyal, ginilah 3-4 riyal. Kalau hak ni hak ada orang kata kembang boleh poket nak biar ada sarung, ni ada sarung. Hak ada sarung spopeng ni harga dia nya biasa duk jual kedai 5 hingga 7 riyal. Tu sebab ambo kapuh dua ni ambo jual tu 10 riyal benda ni. Tapi lepas ni siapa dia nak ambil lah, nak bayar berapa riyal pun ikut lah. Nak bayar 5 riyal ke, nak bayar hak ni pun tak saya bayar 7, bayar 5 riyal alik lagilah. Biarlah tapi syarat sekarang meminta. Rugi pun tak apa, tak meminta jasa baiknya satu benda adalah tolong guna. Bab kelebihan sangat besar. Dalam hadis saja, mari lagi hadis lain pula fa innahu madharatun lil fami wa mardhatun lir rabbi wa masqatatun lisyaitani. Gapo dia kelebihan bersiwak ni? Siapa dia yang tak tahu? Kelebihan dia sugi siwak ni ialah menyucikan mulut, menyebabkan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Redha Allah pun dapat dan mendapat kebencian daripada setan laknatullah. Kita nak sembahyang, kita minta setan ni benci kita. Kalau boleh tak saya tengok walaupun sebelah mata kita, biar tak mari kalau boleh. Baca qul a'udzu birabbin nas antaranya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq contohnya. Baca kepada ikutlah doa nak amak setan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Contohnya tapi tak ada lah orang buat gitu dah. Contohnya mana bencinya kau setan, minta doa sibuk, minta doa tak ada jauh ke setan. Tapi salah satu cara untuk siwi setan mari dekat kita adalah bersiwak. Siapa kaya? Rasulullah ya. Jadi nak semaya khusyuk, gonyoh siwak kuat insya-Allah. Dan kelebihan ulama kaji banyak lagi, bukan setakat daripada hadis, kaji lagi kelebihannya boleh ubat, boleh mengurangkan sakit gigi, boleh melambatkan uban. Ya tak uban lagi lah. Kalau uban dah tak boleh buat apalah. Gonyoh nelah gigi-gigi dia kata dah cabut patah gigi. Dia kata ustaz tak ada main uban situ je. Uban dah tak boleh buat apa dah. Tapi melambatkan uban ni kajian ulama. Dan banyak kelebihan boleh melancarkan tutur kata. Melancarkan tutur kata. Ada orang tanya ustaz lagu mana duk ngajar apa ni lancar molek kecek. Amo ingat dulu sebelum daripada amo habis start ngajar tok guru besar dia kata nak ngajar jangan tinggal bersiwak dia kata.
insya-Allah Allah Taala witajai akal fikiran, dia kata. Guru hamba pesan. Tu bila tak ada bahasa gelisah. Tapi bila tak ada, kata ulama, kalau tak ada siwak hak sebenar, kayu hak betul-betul, kayu yang betul, kayu siwak ni tak ada cara dia, ambil kayu apa-apa pun boleh. Kayu moktel, kayu jambu, boleh. Tapi berdarah gosi beringatlah. Boleh. Sebab apa? Syarat dia kayu tu mesti kesat. Orang Kelantan panggil kasar. Kasar. Jadi cara dia mungkinlah kamu butak biasa kayu moktel. Tapi kalau kata malah ambil padahalnya kita bukan setakat gom anda nak bayar murah pun tak apa, ikutlah nak suruh. Tapi tak saya sebab bukan moktel ada belakang rumah. Balik rumah kerak nak tumbuk dengan ulu lesung ujung nak suruh rosok lembut kong tumbuk nak suruh bulu tak tahu bulu kada. Kalau bulu boleh tak ada masalah, cuma tak dapat kelebihan hak khasiat dalam batal hak pokok siwak dia sendiri. Sebab dalam ni dia ada, kalau kita perasan kita guna, kita telan air liur kita, ni pun antara sunnah juga. Ada orang dia kembali, dia kata, ustaz malah yang berguna kayu siwak ustaz, duduk dalam poket, geli. Yang mau tengok dah orang dakwah pakai baju. Ni contoh lah ni, bukan abang kata pada dakwah, hak jenis tak tahu lah. Pakai baju jubah putih, dalam apa ni, hapok kohong pun ada. Bukan orang Melayu kita lah, orang luar katakan contoh. Dalam hapok kohong, tak banjang kebersihan, kuning, kotor, sewak tu habis rinda konyong-konyong, bubuh halai jubah putih, jebuk air liur, batu ubik, sakak di jubah. Sakak siap ni. Letak jebuk air liur tu, air liur buih molek, meh-meh supaya boleh buat telur kari. Buh lah jubah tu, sakak jubah, mau geli dia kata. Jadi orang hak jenis geli, boleh pakai, hak jenis, lagu pen lagu ni, boleh buka. Lagu mana ni amal ya? Dalam ni ada dah ni, Pak buka lagu ni, ni. Contoh, Pak sudah buh balik, Pak tutup, Pak boleh poket, contoh. Jadi bagus sangat-sangat, antara kelebihan lagi ke apa dia? Katanya ulama dia kaji boleh memudahkan mengucap 2 kalimah syahadat. Yang paling besar sekali. Sebesar-besar kelebihan adalah boleh memudahkan mengucap 2 kalimah syahadat. Ni antara kelebihan yang hamba ingat waktu hamba mengaji dulu. Banyak lagi kelebihan. Gapo dia lagi? Boleh merawat segala organ muka. Antara sebab apa gigi ni dia ada saraf-saraf halus daripada semua muka. Ada. Lagu mana? Masalah nak terai mata, orang gonyah kuat, insya-Allah boleh menambah keterangan pada, bukan keterangan, terai mata. Antaranya telinga pun bagus juga. Ni sewak banyak. Budak-budak nak ngaji sekolah, nak belajar ABC ku alif bata, bagusnya bersiwak. Kita kerah lidah, melembutkan lidah. Duk main ihdinas syiratal mustaqim macam. Cakap betul lidah, duk main syiratal labih macam. Gitu kat jumpa minta air tawar dengan Pak Nik minta air tawar pelembut lidah hamba. Apa yang hamba ni habis rindah mengaji, tak betul-betul juga lidah ni Pak Nik pun buat air tawar, contoh. Maka lagu mana? Bahaya air tawar banyak mana pun, susah kalau tak ada izin boleh, tapi antara kelebihannya adalah bersiwak. Insya-Allah boleh melembutkan lidah. Banyak kelebihan, banyak. Amal tanda dulu sampai 15. 21 kelebihan, tapi di kitab lain. Kau ada kitab ni kali tak ingat, tak ingat nak cari lewat dah ni. Ada kau duduk mana, tak jumpa cari, biar dulu. Banyaklah tu antara kelebihan hamba ingat dah. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli salatin, katanya Rasulullah dalam hadis lain pula. Bahawa besarnya kelebihan siwak sehingga Rasulullah kata, sekiranya aku tidak menyusahkan umatku, nescaya aku nak suruh mereka ni bersiwak setiap kali waktu sembahyang. Tapi bila hari ni kadang-kadang asatizah, ustaz-ustaz sendiri dia ambil hadis ni, dia kata Nabi bukan suruh wajibkan bersiwak kalau tak berat. Dah kita berat nak buat mana? Sebab apa dia kita? Sebab dia tidak bersiwak juga. Dia ambil hadis ni. Tapi sebenarnya Nabi nak ayatnya, kalau boleh, benar nak ayat, siwaklah. Tak jangan tak siwak lah. Nabi nak gitu sebenar, tapi takut jadi berat.
Maka dia kata kalau boleh, kalau tak berat siwak lah, jangan tinggal lah meh. Jangan tinggal lah weh, siwak dia besar pahala dia. Dah. Okey. Umirtu bis-siwaki hatta khashitu an yuktuba alayya. Aku juga dia kata, aku selalu diperintahkan bersiwak, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab siwak ni, aku selalu diarahkan bersiwak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku bimbang takut-takut siwak ni jadi wajib. Nak ayat sini antara amalan yang tidak ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang sangat besar. Jadi kalau kita tidak buat, sangatlah rugi. Nampak ada tu pakat pengguna tu, kita nak boleh berasa dah, tapi kita sudah sampai lebih pada 28, boleh tak? Sikit 10 minit kita ambil lagi. Jadi kalau katalah kita tidak bersiwak, sangat-sangatlah rugi. Sangat-sangatlah rugi. Tu antara amalan yang jangan kita tinggal. Bubuh sokmo dalam poket, nak ambil air semaya sebesar-besar sunat sebelum daripada berwudu adalah bersiwak juga. Bersiwak sebelum daripada kita bersyahadah, sebelum daripada kita mengucapkan basmalah ataupun a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tu adalah kalam ataupun kata-kata bacaannya sunat sebelum daripada berwudu. Tapi sebelum daripada berwudu, dari segi bab perbuatannya adalah bersiwak. Bacaannya saat ni. Bila kita sebut wuduk pula, ada doa-doa yang sangat-sangat comel sebenar-benarnya ketika berwuduk. Jadi ramai juga orang tak buat, tinggal. Kerana apa? Kerana dia kata berwuduk ni sebagai semua hari-hari. Sedangkan berwuduk ruginya kalau siapa-siapa tak buat. Kelebihan berwuduk ni, sebab dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Anna man dzakarallaha 'inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kullahu wa man lam yadhkurillaha lam yathhur minhu illa ma asabahul ma. Mana-mana orang yang menyebut nama Allah ketika berwuduk. Sebut nama Allah, merayu sama-sama nama Allah ketika berwuduk. Nak ayatnya Allah Ta'ala ni kalau boleh nak suruh masa ni, fazkuruni azkurkum, mu ingat aku ingat kamu. Berwuduk kalau ingat kepada Allah, sebut pula nama Allah, sebut pula ya Allah, ya Allah, boleh berwuduk. Sebut gitu pun tak apa dah. Mana-mana orang sebut ketika berwuduk, maka Allah Ta'ala akan menyucikan jasad dia, rohani dan jasmani. Dua-dua dapat. Kita ambil berwuduk, kalau katalah kita ni tidak sebut nama Allah ketika berwuduk, lagu mana dapat? Katanya dalam hadis ni kata, tetapi sekiranya sesiapa yang menyebut, tidak menyebut, sekiranya sesiapa yang tidak menyebut nama Allah ketika berwuduk, maka jasadnya tidak suci, tidak cuci rohani jasmani, malaikat yang cucinya, kecuali yang cucinya adalah jasad yang terkena air sahaja. Hak tu cuci pada zahir sahaja. Kalau basuh tangan sampai ke siku, hak ni lah cuci. Kesak kepala, contoh telinga, kaki, itu sahaja yang cuci. Tapi rohani, jasad seluruhnya tak cuci, kecuali disebut nama Allah. Jadi ambo ingat, kalau nak ikut doa dalam kitab tasawuf yang diajar oleh Imam Ghazali, antara amalan-amalan dia panjang satu persatu. Yang beroyak aku takutnya tak ingat juga. Tapi untungnya ada kamera ni, boleh tengok semula dalam channel YouTube. Amo boleh channel YouTube ni, amo nak ngajar ni, setiap amo ngajar semalam di Kuala Krai, amo buh ni kita kebut dalam channel YouTube. Ada tarikh dan royak masjid gapo. Boleh tengok, nak tengok masjid Taqwa ada. Hak amo mari baru ni ada dah. Siapa dia saja lepas ni, blend makan pagi nasi bukuh, nasi kabu, dah. Buka telefon. Lah ni orang ada smartphone belaka. Tarik YouTube, tarik Pondok Tok Kenali Official. Ataupun Pondok Tok Kenali saja, bom tu bit lalu. Tekan tu kan nampak. Boleh pilih Masjid At-Taqwa. Semalam Masjid Al-Jauhar. Apa ni sebelum ni ataupun malam esok pula. Malam ni bukan malam esok, malam ni Masjid Gerung Topak. Malam esok Masjid Kasar Pasir Mah. Jadi benda tu ada belaka. Nak tengok boleh tengok, tak ada masalah. Banyak kali dah sebut bab kelebihan berwuduk ni. Kalau tak ingat doa dia, tak apa, sekurang-kurangnya sebutlah nama Allah ketika berwuduk. Rayulah dengan Allah.
Guru hamba pesan, dia kata kalau katalah tak ingat nak sebut, nak doa satu persatu dalam ketika subuh, maka doalah minta ampun dengan Allah Ta'ala, minta keampunan. Hal tu paling mudah sekali. Bila setuh tangan, minta ampun, ya Allah, ampunlah tangan hamba ni ya Allah, banyaknya buat dosa dengan tangan. Gitu je lah. Sebut dengan mulut ke? Tak semestinya. Hati yang paling penting. Kalau mulut sebut, hati tak sapa, tak ada guna juga. Setengah ulama kata tak dapat pahala pun, sia-sia. Mulut sebut bobai, tapi hati ni duduk mana? Duduk di apa dia sini. Kalau supermarket Ekor Jaya. Dah gua musai. Duk Ekor Jaya tu. Maknah besar ayam sekilo. Sawi sekak duk nampak sana contoh. Tak ada gapo. Walaupun khilaf ada seorang terdapat juga pahala, tapi kebanyakan ataupun muktamad ulama mengatakan tak dapat apa-apa. Jadi kalau tak ingat doa, paling kurang minta ampun. Ya Allah, tangan minta ampun tangan. Tangan sampai siku dah ada berkali ada, ya Allah, doa aku amak siap guna sampai ke siku ni, ya Allah, aku hamba pun tak ingat, ya Allah tolonglah, ya Allah ampunlah dosa-dosa buat siku ni. Contoh. Basuh muka, muka ni ingat paling ringkas sekali. Ni antara tanda-tanda umat Rasulullah dan tanda-tanda akan dipilih oleh Rasulullah supaya masuk syurga Allah. Apa dia? Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Basuh muka ingat, ya Allah, selain daripada niat berwuduk ketika muka, ingat niat, ya Allah, berilah wajah aku ni bercahaya, putih berseri ketika menghadapmu di pada mahsyar, ya Allah. Sebab ketika ni dah tandanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berwajah putih, cerah. Bukan kata amu kulit hitam lagu mana ustaz? Tak, bukan maksud kulit hitam ke putih, maksudnya bercahaya. Jadi minta, ya Allah, biarlah wajah hamba ni bercahaya, sesok, ya Allah. Ataupun yang kedua tak ingat pula, ya Allah, ampunlah dosa hamba ni banyaknya, hamba tengok benda-benda maksiat, ya Allah. Aurat-aurat sani mojah duk jual kedai kopi pakai ketak amo cerita tadi. Nampak getah luar dalam amo duk tengok bela-bela keling bela-bela bubuh nasi dalam mulut bela-bela keling tengok. Banyaknya dosa hamba, ya Allah ampunlah. Tekan ambil semaya. Sebab apa? Antara tempat nak menggugurkan dosa adalah ketika ambil air semaya. Siapa kau tangan, kepala, muka. Oh ya. Telinga basuh, ya Allah ampunlah dosa aku, duk dengar orang duk ngumpak, orang duk kata, duk supoh seganah. Mulut masa koma minta biar kita ni boleh syahadah dengan molek sebelum mati, minta dengan Allah Taala. Kaki gapo dia? Biarlah boleh melangkah tempat-tempat molek. Ampunlah dosa aku hok mana tak molek, ya Allah, buat kaki. Kalau tak ingat doa lah. Tapi doa Imam Ghazali antaranya dia minta biarlah perjalanan dalam atas titian siratal mustaqim, kekalkanlah kakiku di atas titian siratal mustaqim, ya Allah. Masuk kaki kanan, kaki kiri, ya Allah, janganlah engkau jatuh ataupun janganlah engkau gelincir ke kakiku ini, ya Allah, ketika berjalan di atas tiang siratal mustaqim. Itu antara pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita ambil iktibar, yang boleh kita ambil sebagai pegangan. Walaupun kalau tahu dah, tapi usahalah untuk kita teruskan ingat, teruskan buat selama-lamanya, selagi mana hayat dikandung badan, selagi itulah kita buat sama-sama, insya-Allah. Lepas ni nanti pembantu hamba ni akhirnya ambil siwak lagi depan ni, hok mana nak ambil, tak bawa duit tak apa, ambil je dulu semula-semula, tak ada masalah. Syarat bersiwak tak ada sebenarnya. Kalau tak ada pun katanya ulama, ambillah apa-apa kesat saat ni kan. Lama tak ingat sudah sikit. Batai gapo pokok-pokok gapo boleh, ataupun kain copeng pun boleh. Kain copeng pun boleh, kain asal kesat, tak sih kain licin. Hamba tak ingat mangsa dia kan jubah ni, tapi hamba khobek dulu, takut-takutnya lekat ke apa panggil lada ke gapo tebing depan bukan dia. Lewat pusing sekali. Cuma cara pegang dia hamba royak sunnah. Sunnah cara pegang dan juga gapo orang panggil syarat tak ada apa ni. Cuma cara pegang tu ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba tak boleh buka. Ya tersalah tempat buka ni. Okey, ni contohlah. Contoh kayu siwak. Ni cara pegang antara yang masyhur sunnah. Dia ada 2-3 jenis, tapi antara yang suka Rasulullah pegang ialah cara lagu ni.
Cara lagu ni. Lagu mana? Jari ibu duk bawah, jari anak pun duk bawah. 3 jari, jari telunjuk, jari hatu dan jari manis duk atas. Baru tak jatuh. Tak jatuh. Nampak tak? Pergi lagu ni, startnya cara dia nya sunnah ni sunnah pula. Niat pergi kerana sunnah Rasulullah tu, lepas tu niat guna pun kerana kaedah cara Rasulullah amal. Boleh pahala 3-4 jenis pahala. Okey. Ani nak ayat ni. Dia yang paling afdalnya adalah dia lalu gahar lagu ni ke tepi dulu. Gigi kita ke bawah gini sasa kan. Ada orang guna gini, tak ada masalah. Tak boleh. Buka. Okey. Gigi kita ni, kita biasanya goyah-goyah gini untuk betul-betul cuci biasanya ginilah. Nah, cuci tak ada masalah cuci lagu mana. Tapi kalau kita nak buat untuk amalan untuk dapat pahala contoh nak semaya, nak bersih, nak berwuduk, nah kita cuci dah. Gigi kita memang comel dah. Gigi cuci dah ngebuh gigi fresh and white ke gambar contoh, nak ambil fadilat sahaja contoh. Maka lalu je. Daripada depan, ni. Okey kayu siwak dah. Daripada depan pergi lagu ni, daripada tengah-tengah atas dulu. Ni kaedah antara yang masyhur dalam sunnah Rasulullah SAW. Pergi gini, letak gigi atas dulu tengah-tengah. Ke kiri dulu. Sampai ujung, turun bawah. Bawah belah kiri, ambil tengah balik. Wari tengah, naik atas mula, ambil kanan. Turun bawah kiri, mari tengah semula. Macam nombor 8. Nampak tak? Serok gitu, turun gini. Macam nombor 8. Daripada kiri pusing mari ke kanan gitu. Itu antara cara pergi yang masyhur antara amalan Rasulullah SAW yang mendapat daripada guru. Cara pergi lagu ni. Jadi pagi ni ikutlah nak bayar lagu mana pun tak apa. Kata tak ada duit semula pun tak apa. Kalau meninggal pun amal halal. Syarat dia tolong guna. Jangan tak guna, rugi sangat kalau tak guna. Bubuh lagu ni guna mudah benar je. Kalau kayu siwak ni memang dan lembut dah. Tu sebab kelebihan dia tak supaya kayu moktel. Kerah darah ni gusi-gusi lah kan. Kita boleh kekeh. Biasanya orang buat dengan gigi, orang kekeh depan ni, nak setara mana bulu dia ni, kekeh gini, tak kekeh kak gini tak. Contoh ni gigi tak. Kak kita kekeh gini, kita nak setara ni bulu. Kita pun pusing gini. Awak takut orang panggil, awak takut. Tak sewi dia buka belakang uduh pun tak. Jadi bukan uduhnya payah nak rosak pun habis. Tonyoh tak comel kan. Nak suruh bersih cara dia nya kekeh gigi, pusing. Lepas tu buai kulit luar dia. Batal hak duk dalam ni, kulit nipis kulit dia bila cabut kulit babi, kita kekeh ya. Krak mesti belah-belah pusing. Kekeh ia akan jadi lembut. Bulu ni lah kita guna. Tu yang mudah. Cumanya jangan lupa satu benda. Kalau siapa guna siwak, kelebihan lagi boleh ubat kepada usus. Ubat lagu mana? Ubat kepada usus adalah dengan caranya lepas daripada guna saat ni jebuk air liur. Mak moyang tadi wak kekaring tadi, wak telur kekaring jebuk air liur gonyo lama. Kalau gonyo sebentar tak ada jebuk. Kalau main gonyo belah-belah nak tunggu pak mak bel. Pak ni nak bel, pak ni bel lambat hari ni. Kita siapa awal tu gonyo khosyuk ni dia pejam mata pula ni. Habis ring ni gonyo tak khabar berjebuk air liur. Jadi ingat sebelum daripada ambil buh dari poket takut sakat baju saat ni, isap hak jebuk saat ni, telah. Jangan geli. Kalau geli ustaz kacak benda gini. Geli berapa nak ayat antara amalan sahabat. Bila ulama kaji rupa-rupanya dia telah daripada lepas siwak ni boleh jadi ubat kepada usus. Sebab apa? Bila kita berlaku geseran daripada kayu ni dia ada air dia sendiri. Air dia ni yang menyebabkan itu sebab bagus buah dalam lega ni. Sebab apa? Sebab tidak kering. Kalau macam ambo tak suka tu apa molek dia jadi kering lama-lama duduk dalam poket. Tu lama-lama tahu juga lah sekali ambil baru pun nak kepada air dia ni. Air dia ni bila belaga dengan gigi duk main gosok-gosok, air liur tambah dengan kayu ni dia boleh mengeluarkan enzim. Enzim ni lah boleh bagus untuk usus, untuk pencernaan, nak pembuangan mudah dan sebagainya. Orang yang payah semelik ke apa, bagus guna siwak. Budak-budak nak ngaji sekolah, nak periksa, guna siwak. Banyak kelebihan. Banyak bukan kita ya. Ikutlah. Ada hak amba duk jual hak asalnya. Murah hak ni lebih kurang ada orang duk jual 4
3 hingga 5 riyal batal. Hak ni orang duk jual dalam lebih ke 5 hingga 7 riyal. Amo kapuh dua-dua ni lebih kurang 10 hingga 13 riyal sebenar. Amo jual 10 riyal, 10 riyal, 10 riyal. Tapi bukan kata nak jual bukan ni. Kalau kata siapa nak, dia kata ustaz amo tak sale, tak beli. Amalan tu besar sangat. Ambil tak usah mikir. Hak penting guna. Nak bayar semua lah tak bawa duit pun tak apa, tak saya bayar pun tak apa lagi. Biar nak ambil saja, ikutlah. Benarnya asal jual amal pondok je. Tapi abang duk mikir lama mungkin niat nak buat niat apa ni, nak tolong orang mudah untuk bersiwak. Ada tu dalam Jabir insya-Allah. Jadi gitulah, kita pun masa dah telah pun melebihi dah bunyi je, dan waktu sunat apa ni Isra ni sangat bagus ketika ni lah. Ketika ni yang mana ketika waktu duha. Baru habis waktu syuruk tu, dak tunggu lebih kurang 4-5 minit barulah semaya sunat Isra. Jangan semaya selalu. Ulama kata biar lebih dulu 4-5 minit, takut tak sampai. Sebab solat sunat Isra ni dia hanya masuk waktu tu sahaja, sekejap ya. Masuk waktu duha ada duha. Duha apa? Ada duha? Tak ada? Tak ada. Tapi biasanya duha ni lebih kurang lah setengah jam daripada waktu habis waktu subuh biasanya. Ataupun 34 minit. Dia ada cara pengiraan dia amat tak ingat. Daripada waktu subuh sampai waktu habis sampai waktu suruh. Dia gabung bahagi dua kan. Adalah lebih kurang amat tak ingat. Dah masuk duha semaya duha pula. Bagus sangat-sangat soalan dah. Okey. Dari segi gigi palsunya tidak dapatlah kelebihan apa orang panggil kelebihan secara fizikal, tetapi tetap dapat pahala di sisi Allah Taala. Walaupun tak ada gigi, gusi saja pun. Ada dah orang tanya benda ni. Zaman yang ngaji dulu lagi, saya tanya untuk guru, lagu mana kalau tak ada gigi? Boleh pahala juga. Guna siwak ni guna atas gusi tu lah, tapi slow-slow lah. Tu amo kata tidak sareke, tidak cadeke kayu apa, batai mokte. Tak berdarah belajar darah lana berat. Lalu gol ni dia tak ada masalah. Buh gusi pun tak apa, dia tak luka sebab dia lembut. Bunyi spekal tu buat orang nak buat assembly tu. Jadi masa setakat tu dulu, nak tanya-tanya luar lah. Merasa setakat tu dulu apa yang baik anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kelemahan dia sendiri. Mohon maaf jika amal terkasar bahasa ataupun kalau kata geli kamu kecik pagi ni, minta maaf lah, untuk sama-sama dapat pahala yang besar, ganjaran Allah yang besar insya-Allah. Dan seperti biasa amu bawa tabung semua ke mana-mana kuliah. Mana ada orang nak infak untuk pondok tok kenali, wakaf siap ke, wakaf untuk bangunan ke, infak bangunan ke untuk wak komplek, selagi ada dah bawa insya-Allah. Jadi setakat tu dulu apa yang baik hak dia belaka, lemah kelemahan dia amu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.